Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Sungai Danga, terutamanya murid-murid tahun 1. Selamat menjadi warga Sekolah Kebangsaan Sungai Danga. Ya. Semoga anak-anak tahun 1 lebih ceria, ya, walaupun tidak dapat bertemu dengan guru-guru atau mengenal Sekolah Kebangsaan Sungai Danga. Jadi pada hari ini kami warga Sekolah Kebangsaan Sungai Danga memudahkan urusan semua pihak dengan membuat rakaman video berkaitan dengan transisi tahun 1. Untuk tidak membuang masa, saya menjemput guru kelas tahun 1, Cikgu Nur Hasmihan, untuk menyampaikan taklimatnya. Dipersilakan. Puan-puan juga akan diberi taklimat berkaitan dekor yang akan disampaikan oleh Ustazah Syarina. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Nur Hasmihan bin Ibrahim. Saya merupakan guru kelas 1 Bitara. Okey. Kelas kita, untuk kelas ni nama kelas kita 1 Bitara. Semoga semua anak murid kita Bitara dalam pelbagai bidang. Okey, kemudian jom. 5, 4. Okey, yang pertamanya saya ingin menerangkan mengenai transisi yang akan dijalani oleh pelajar-pelajar tahun 1 2021. Okey. Kebiasaannya transisi akan berlangsung selama 3 minggu, tetapi untuk tahun ini ada perubahan yang ketara kerana pandemik COVID-19. Okey, kita akan teruskan yang pertama. Okey, latar belakang program transisi tahun 1 2021. Okey, disebabkan kerana pandemik COVID-19, dia memberi impak bilangan hari persekolahan berkurang dan kehadiran murid ke sekolah merosot. Okey, so daripada itu kita pihak kementerian telah merangka satu program yang boleh memenuhkan keperluan murid-murid dengan mengadakan program yang mengambil kira jurang penguasaan aspek perkembangan kanak-kanak dan norma baru. Okey, dan seterusnya kita tengok pula fasa yang seterusnya. Terdapat 3 fasa untuk program transisi tahun 1 2021. Okey, fasa yang pertama ialah mengenai fasa persediaan, di mana pihak sekolah, ibu bapa dan guru-guru bersedia untuk menghadapi program ataupun menerima pelajar-pelajar tahun 1 pada tahun ini. Okay. Untuk bermula daripada hari ini, kita akan memasuki fasa yang kedua, iaitu fasa penyesuaian. Okey, di sini kita ada modul orientasi yang terdiri daripada beberapa tajuk, iaitu rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suakanan, aktiviti pembelajaran dan juga rehat. Okey, kat sini kita kena tengok pada kesesuaian, sebab contohnya kita sekarang dalam keadaan PKP. Okey, PKP, so kita tak boleh bersemuka. Okey, kat sini modul dia lebih kepada bersemuka. Okey, jadi kami merangka beberapa program yang mudah, yang simple, supaya memberi kesesuaian dan juga memastikan murid-murid dapat menerima input walaupun sedikit, tapi dapat menjalani program transisi yang telah dirancangkan.
Okey, kemudian untuk fasa penyesuaian ini daripada 20 hingga 29 Januari. InsyaAllah kalau PKP berakhir pada 26, kita ada beberapa hari lagi, kita akan cubalah macam mana untuk penyesuaian. Dia lebih kepada, sebenarnya lebih kepada penyesuaian anak-anak dengan kawan-kawan, dengan keadaan sekeliling, dengan masyarakat luar dan juga masyarakat sekolah. Okey, kemudian baru akan masuk ke fasa kesediaan, di mana bermula daripada 1 Februari hingga 25 Mac. Okey, di sini ada modul yang mempunyai beberapa tema seperti saya sihat, saya selamat, mari fikirkan, detektif alam dan hidup bersama. Okey, di sini guru-guru akan mengikut tema-tema yang telah diberikan dan ada beberapa modul yang perlu digunakan oleh kami dan diberikan kepada murid-murid tahun 1. Okey, kita tengok objektif projek program transisi. Okey, yang pertama, untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah supaya tak ada anak-anak yang datang ke sekolah menangis, seronok datang sekolah. Okey, kemudian yang kedua dapat membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan juga guru. Maknanya dia dapat menjalinkan hubungan mesra di antara rakan-rakan sebaya. Kadang-kadang diorang ni dalam kelas duduk dah sebulan tapi masih lagi tidak kenal satu sama lain. Jadi kat sinilah transisi ni, program ini untuk memastikan anak-anak semua dapat bergaul mesra antara satu sama lain. Okey, yang ketiga, dapat meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam berinteraksi sosial dan serta pembelajaran. Okey, maknanya mungkin ada mula-mula awal-awal ni anak-anak akan dia kadang-kadang tidak yakin untuk suasana baru. So tidak yakin dengan keadaan yang diorang hadapi sekarang ni. Mungkin dia ingin ni dengan program-program yang kalau lebih bersemuka, dia lebih lagi lah, sebab kita akan ada encourage macam-macam lah, sentuhan, tapi dah COVID-19 tak boleh sentuhan lah kan. So mungkin ada beberapa metod lain yang boleh meningkatkan keyakinan mereka. Okey, dan akhir sekali dia menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita ni berasaskan KSPK dan KSSR tahun 1 dengan pendekatan kepada sosial emosi dan literasi serta numerasi awal. Maknanya ini lebih pada 3M, membaca, menulis dan mengira. Okey, kemudian kita teruskan. Okey, ini antara contoh-contoh, ini antara kit yang perlu kami gunakan untuk program transisi tahun 1 2021. Okey, seterusnya, okey, yang ini yang tadi saya dah terangkan, fasa kesediaan, di mana kita pihak kami, pihak sekolah, guru-guru, ibu bapa membuat persediaan daripada untuk ke sekolah. Okey, saya rasa semua dah bersedia, cuma kita tak mampu lagi untuk ke sekolah untuk buat masa ni kan. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, di sini ini yang tadi pasal persediaan. Okey, kat sinilah kita tengok persediaan di sekolah, guru, fizikal, persediaan di rumah dan juga persediaan murid. Maknanya ibu bapa dan murid memainkan peranan untuk persediaan fizikal, mental. Okey, maknanya, dan juga murid sendiri boleh menguruskan diri dan datang hadir ke sekolah dengan keyakinan dan sikap yang positif terhadap pembelajaran. Okey, dan seterusnya, okey, yang ini fasa tadi, yang 3 saya cakap tadi, fasa pertama, kedua dan ketiga. Okey, fasa persediaan dan penyesuaian. Okey, sekarang ni kita masuk pada fasa penyesuaian. Okey, kita teruskan. Okey, di situ terdapat objektif di mana untuk fasa
untuk fasa penyesuaian ini, objektif dia untuk memastikan murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Okey, dia lebih dan juga melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Okey, juga membina hubungan baik dengan rakan dan guru serta membina keyakinan diri untuk berkomunikasi. Okey, kat sini dia lebih murid dilatih supaya dapat berkomunikasi dengan lebih teratur dan tepat supaya dapat menyampaikan maklumat kepada guru dan guru dapat menyalurkan maklumat yang tepatlah kepada keperluan murid. Okey, itu yang kita tengok yang bulatan tu, itu lebih kepada bersemuka. Okey, untuk PDPR kita tidak dapat melaksanakan dengan sebetulnya lah. Okey, seterusnya, okey, itu rutin kelas. Ini kalau kita bersemuka, tapi PDPR tak dapat dilakukan. Okey, seterusnya kemudian, okey, ini kalau di dalam kelas lah. Okey, okey, seterusnya aktiviti fizikal ni pun di dalam kelas bersemuka, tapi untuk PDPR ada cuma aktiviti yang mudah saja. Okey. Okey, seterusnya sama juga aktiviti suara kenal. Ini sepatutnya dilakukan di dalam kelas. Okey, kita teruskan lagi. Okey, sehingga cadangan pelaksanaan sehari. Okey. Itu yang sebenarnya apa yang murid akan hadapi ketika berada di dalam kelas. Okey, tapi disebabkan PKP, murid-murid mungkin akan diberikan aktiviti pembelajaran sahaja melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Okey, dan seterusnya kita tengok pada fasa kesediaan. Okey, fasa kesediaan ni kita tengok pada objektif. Okey, kita tengok pada objektif. Okey, dia meningkatkan keyakinan murid dalam berinteraksi sosial dan pembelajaran. Di mana yang tadi tu, yang fasa yang kedua, dia meningkatkan memastikan murid dapat meningkatkan keyakinan mereka dapat berkomunikasi. Okey, di sini bila dia dah biasa semua, okey, budak akan dapat menggunakan apa yang dipelajari sebelum ni dengan berinteraksi antara satu sama lain dan juga dengan guru-guru, juga dengan masyarakat luar. Okey, kemudian kita dapat menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Dan kita kemudian dapat membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Okey, di sini dia ada modul, dia ada bertema dan juga bersepadu. Okey. Dia kat sini kita akan ada pentaksiran, ada peranan daripada guru, ibu bapa dan juga pentadbir. Okay. Kemudian kita tengok sub-sub tema-tema yang perlu ada. Okey, temanya dia ada saya sihat, saya selamat. Mari fikirkan detektif alam dan hidup bersama. Okey, itu antara tema yang dicadangkan. Okey, kemudian terdapat beberapa subtopik, subtema. Seperti kita tengok yang pertama, saya sihat, saya selamat, ada kita jaga kita, makanan pilihan tu katakan tidak. Okey. So di sini kita tengok cara contoh pelaksanaannya. Okey, yang tadi tuan-puan boleh tengok daripada ini. Okey, kita teruskan. Kita tengok pada contoh pelaksanaan. Okey, macam mana ni contoh nak bagi gambaran pada tuan-puan macam mana kami akan melaksanakan program ini. Okey, daripada tema yang diberi, daripada sub-tema yang diberi, kami akan menjalankan pengajaran seperti biasa tapi menggunakan tema-tema yang telah diberikan. Okey, so kami ada modul kami yang perlu kami gunakan dan disampaikan kepada murid-murid. Okey, ini contohnya. Contoh kalau detektif alam, dia ada misteri cuaca, misteri kepada semua subjek bukannya pada bahasa Melayu je. Okey, sains pun akan guna, bahasa Inggeris pun akan guna, pendidikan Islam pun akan guna, bahasa Arab pun akan guna subtema dengan tema yang sama. Okey, cuma berlainan bahasa mungkin, bahasa Inggeris lain, cuma bahasa lah lain.
tapi tema dan subtema tetap sama. Okey, itu contoh contoh pelaksanaan, mungkin boleh menggunakan buku cerita. Okey, kemudian murid-murid boleh cari maklumat dan bercerita balik. Itu salah satu teknik untuk murid dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk bercakap dengan rakan-rakan sebaya dan juga masyarakat. Okey, kita teruskan. Okey, Okey, itu contoh-contoh lah, contoh-contoh pelaksanaannya. Okey, kita tengok pula pada peranan dan tanggungjawab. Okey, terdapat 3 peranan di sini, iaitu yang pertama pentadbir sekolah, guru sendiri dan ibu bapa. Okey, ibu bapa ataupun penjaga lah. Okey, kita tengok pentadbir sekolah. Okey, yang pertama, pentadbir akan memaklumkan kepada guru, PIBG, lembaga pengelola sekolah dan ibu bapa penjaga. Okey, di sini yang contohnya macam tadi ada perhimpunan awal tadi, guru-guru besar telah memaklumkan apa yang perlu, apa yang tidak. Okey, kemudian pentadbir dapat memahami konsep dan pelaksanaan program transisi. Maknanya semua pentadbir akan tahu bagaimana pelaksanaan transisi ini. Okey, kemudian yang ketiga, merancang dan menyelaras pelaksanaan program transisi dengan merujuk kepada kit program transisi tahun 1 2021. Dan akhir sekali, mengenal pasti guru yang terlibat dan memberi bimbingan serta sokongan yang berterusan. Okey, ini kami memang dapat sepenuhnya daripada pentadbir sekolah lah. Okey, dan seterusnya kita tengok guru. Okey, peranan guru pula. Yang pertama, dapat membina hubungan mesra dengan murid di kelas dan mewujudkan komunikasi baik dengan ibu bapa. Ialah kadang-kadang ada anak-anak ni contoh macam ni, dah lama tak datang sekolah kan, tiba-tiba suasana baru yang mungkin dah sekolah pra kat sini, mungkin seronok nak datang kan, yang mungkin daripada sekolah luar, tiba-tiba tak kenal cikgu, tak kenal siapa. Okey, kat sinilah peranan kami. Okey, kemudian dapat membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran rakan dan guru baru. Okey, sebenarnya untuk program transisi, sekiranya bersemuka, kita akan buat lawatan dalam kawasan sekolah. Jadi di sini murid-murid akan rasa selesa, comfortable. Okey, kalau mungkin sekarang ni dia tak rasa apa-apa lah sebab tak hadir ke sekolah kan, cuma dapat tengok secara maya je. Okey, yang ketiga, guru perlu merancang dan mengadakan perbincangan dalam kalangan guru yang terlibat bagi memastikan pelaksanaan modul orientasi dan modul PDP lancar dan berkesan. Okey, ini mesyuarat yang dilakukan oleh guru-guru. Okey, yang keempat, memastikan persekitaran kelas sentiasa dalam keadaan kondusif, bersih dan selamat supaya murid merasa selesa dan suka datang ke sekolah. Okey, insya-Allah kami akan buat yang terbaik untuk kelas anak-anak tuan-tuan. Okey, yang kelima, memberikan penekanan terhadap kesediaan murid dalam aspek penyesuaian diri, sikap terhadap pembelajaran, penguasaan literasi awal dan numerasi awal. Okey, kat sini yang saya kata 3M tadi lah. 3M, membaca, mengira, menulis. Okey, kat sini supaya murid-murid lebih bersedia untuk lebih lancar mungkin. Yang dah lancar, Alhamdulillah. Yang tak lancar, mungkin kita akan cuba lancarkan. Tak apa, kita banyak expert kat sekolah ni, insyaAllah. Okey, yang keenam, memainkan peranan yang amat penting untuk menyediakan murid mengikut pembelajaran tahun 1. Okey, di sini untuk memberi kesediaan kepada anak-anak ini supaya mereka dapat mengikuti segala silibus, mengikut mata pelajaran yang telah diadakan. Okey, kemudian kita tengok ibu bapa. Apa peranan ibu bapa? Okey, kami memerlukan kerjasama lah daripada ibu bapa, bukan kami saja. Okey, ibu bapa juga memegang peranan dalam menyediakan, melengkapkan pembelajaran seperti pakaian sekolah, peralatan sekolah dan sebagainya, dan kemudian memberi dorongan dan gambaran positif tentang keseronokan belajar di sekolah. Ini untuk mula-mula lah. Mana yang tahun 1 ni kadang-kadang takut kan nak pergi sekolah, cikgu ni takut mungkin cikgu ni garam ke apa kan. Tak apa, mak ayah kena positif. Nanti takut nanti kan ada yang datang sekolah nangis-nangis,
mak ayah dah terasa sebab saya pun ibu kan, dia tahu perasaan itu, tapi kita positif hantar anak supaya mereka sedia untuk ke sekolah. Okey, kemudian membimbing anak cara menguruskan diri seperti menjaga kebersihan diri khususnya pada masa pandemik COVID ni. Cara menggunakan tandas serta memakai baju dan seluar. Sebab ini adalah pengalaman dia datang sekolah, dia masih lagi tak tahu macam mana nak menguruskan. Yang itu minta tolong ibu dengan ayah dekat sekolah, dekat rumah dah ajar macam mana cara mereka nak menguruskan diri sendiri, supaya tak adalah kejadian yang tidak berapa kita nak tu kan. Kadang-kadang tak maulah. Okey. Dan juga sebab PKP ni, saya juga memerlukan kerjasama ibu bapa yang sangat-sangat. Sebabnya tanpa bantuan ibu bapa, kami tak dapat menyampaikan maklumat dengan betul dengan tepat kepada anak-anak tahun 1 lah terutamanya. Okey. Pause sekejap. Okey. Rasanya dah habis taklimat mengenai transisi. Okey, untuk pertama kalinya saya welcoming semua ibu bapa, anak-anak semua supaya ke tahun 1 Bitara. Harap anak-anak semua tidak sabar nak datang ke sekolah, jumpa dengan kami semua, dan menjalani pembelajaran. Tapi untuk PKP ni, kita cuba belajar dengan norma yang baru. So dekat sini sebelum tu maklumat akan disalurkan di WhatsApp group WhatsApp. Segala maklumat akan disalurkan di sana. Diharapkan ibu bapa akan memberikan kerjasama dan respon yang baik serta kita dapat menjalinkan hubungan yang baik supaya pembelajaran anak-anak semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. No one respond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya akan memberi sedikit taklimat tentang program JECOF pada tahun 2021 untuk tahun 1 SK Sungai Dana. Saya Ustazah Nur Syarina binti Mansur. Pertama sekali saya akan menggunakan surat siaran KPM bilangan 35 2012 perluasan program JECOF semua sekolah rendah tahun 2013. Program JECOF juga diperluaskan di semua jenis sekolah rendah SK, SC, KC, SC, KT dan semua sekolah asli. Program JECOF juga diperluaskan kepada semua murid sekolah rendah termasuk murid bukan kohort JECOF. Sebab sebelum ni ada yang bukan kohort JECOF, jadi sekarang dah diperluaskan. Bermulanya start daripada tahun 2013 dan di semua sekolah dah ada program JECOF. Konsep program JECOF dilaksanakan. Pelaksanaan suatu usaha dalam memperkasakan martabat pendidikan Islam dalam penekanan pengajaran Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan juga Fardu Ain. Jadi program JECOF ini merangkumi daripada Jawi, Jawi, Quran, Asas dan juga Fardu Ain. Semua orang dah tahu program JECOF ni dah lama dilaksanakan di semua sekolah. Jadi programnya sangat berkesan kepada semua murid. Pelaksanaan program ini juga menggunakan kurikulum pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta model dan modul tersendiri untuk pemulihan, bimbingan kemahiran, pengukuhan, pengayaan dan juga penghayatan kepada murid. Objektif program JECOF, antara objektifnya, semua murid Islam tahun 1 hingga 6 akan dapat menguasai bacaan dan tulisan Jawi, menguasai bacaan khatam Al-Quran, menguasai kemahiran Bahasa Arab. Jadi murid yang mengambil JECOF di semua sekolah, dia akan menguasai
tiga aspek, penguasaan Jawi, penguasaan bahasa Arab dan juga penguasaan murid akan khatam Al-Quran sebelum dia keluar daripada sekolah rendah lagi. Dan juga murid juga akan menguasai wudu dan menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan, perbuatan amali dan dalam pelakuan solat. Yang keempat, pelaksanaan Jawi. Model kelas pemulihan Jawi mengadakan kem kecemerlangan Jawi sebelum ini dan akan diteruskan mengadakan kem kecemerlangan Jawi selama setahun, 2 kali setahun bagi pada murid darjah 2 hingga ke darjah 6 yang tidak melepasi Dionastik 1 untuk kem 1. Maksudnya dekat sini murid darjah 1 tak ada terlibat dengan ujian Dionastik ni. Murid darjah 2 hingga darjah 6. Kalau murid darjah 2 dia terlepas daripada ujian ni dah dapat markah 80, bermakna dia dah terlepas daripada ujian ni, dia tidak akan masuk kem pemulihan Jawi. Murid yang darjah 3 kalau tak lepas darjah 3, darjah 4 dan seterusnya tidak melepasi juga ujian ni, dia akan masuki kem pemulihan Jawi. Kem pemulihan Jawi ni kita akan adakan di peringkat sekolah, dan kalau murid tak berjaya juga di peringkat sekolah, murid akan dibawa kepada peringkat daerah. Mengadakan kem kecemerlangan Jawi ni kali kedua pada murid yang tidak melepasi ujian Dionastik ni untuk 2 kem. Jadi murid akan dapat dapat mengikuti 2 kem setiap ujian. Sekali pertama kalau tidak lepas, dia akan buat juga ujian yang kedua dan seterusnya. Kalau dia dah lepas, bermakna dia murid tidak akan menjalani lagi lah ujian pemulihan Jawi. Okey, seterusnya pelaksanaan model khatam Al-Quran dan tasmi'. Okey, khatam Al-Quran dan tasmi' ni murid akan diberi 3 buku daripada KPM. Start daripada darjah 1, murid akan dapat 3 buku. Okey, buku yang pertama warna biru, jilid 1. Jilid yang kedua buku yang warna hijau, dan ada satu lagi untuk buku bacaan. Semua buku yang ketiga tu adalah buku rekod penandaan untuk program Jacob. Bagi murid juga disediakan Al-Quran. Siapa yang darjah 1 dah memasuki Al-Quran, murid akan dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Jadi murid akan diberi 4 buku. Iqra 1, Iqra jilid 1, Iqra jilid 2, buku rekod dan juga Al-Quran yang dah melepasi. Kalau murid yang belum melepasi lagi Al-Quran darjah 1, Al-Quran ni akan disimpan di sekolah sahaja. Okey, pelaksanaan model khatam Al-Quran ni menggunakan 3 waktu masa Pendidikan Islam. Pendidikan Islam ada 6 masa. Jadi kita akan ambil 3 waktu saja masa untuk Pendidikan Islam. Jadi 3 Pendidikan Islam tu kita akan kelas, cikgu akan mengajar murid Al-Quran 3 masa dan akan tambah lagi 2 masa semasa tasmi'. Jadi murid akan membaca Al-Quran dan Iqra sebanyak 5 masa di sekolah. Itu peruntukan di dalam kelas PDP. Okey, model tasmi' dalam bentuk tadarus bermula daripada juzuk 1 hingga ke Al-Quran. Ini untuk bagi murid melancarkan dan untuk melancarkan murid membaca Iqra. Dan kalau boleh, bila murid dia diperuntukkan masa tasmi' hanya 2 saja, 2 masa untuk seminggu. Jadi saya meminta saran kepada ibu bapa, kalau ada boleh minta bantuan daripada guru luar untuk melatih murid tu lebih baik lagi dan boleh cepat lagi khatam Al-Quran, itu adalah sebaiknya. Sebab di sekolah hanya dapat 2 masa untuk tasmi', masa untuk program tasmi'. Okey, seterusnya model tasmi' secara kolaboratif ni 2 waktu yang saya cakap tadi. 2 waktu bukan untuk murid seorang saja, tapi untuk satu kelas. Jadi peruntukan masa murid pun mungkin dalam 10 minit saja bacaannya. Okey, pelaksanaan program Jacob pada model bahasa Arab. Model bahasa Arab diajar 3 waktu seminggu bagi setiap KSSR. Menguasai 4 kemahiran dalam bahasa Arab: mengenal, menyebut mahraj, membaca dan menulis. Bahasa Arab meliputi kepada semua murid, bukan murid Islam saja, tapi merangkumi semua sekali. Murid India, murid sekolah SK Sugedanga, kita cuma ada murid India dan juga murid asli. Jadi mereka ni diwajibkan untuk
mempelajari bahasa Arab di sekolah ini. Sebab sekolah kita cuma ada mengambil satu bahasa saja, bahasa Arab. Jadi siapa yang masuk di SK Sungai Dara, dia akan mengambil bahasa Arab. Okey, yang seterusnya, program yang terakhir sekali, Kem Bistari Solat. Kem Bistari Solat semua dah maklum, pelaksanaan Kem Bistari Solat 2 kali setahun dan akan dikekalkan sehingga diberitahu 2 kali setahun, maksudnya setengah semester dan setengah semester. Okey, selepas tak tahu semasa yang PKP ni, insya-Allah saya akan cuba teruskan untuk buat Kem Bistari Solat secara online. Sebab dia kerajaan dah memberi kita peruntukan untuk kem ini, jadi insya-Allah akan diteruskan peruntukan Kem Bistari Solat ini. Setiap kem ada peruntukan dan kem seterusnya pun ada peruntukan. Saya harap semua dah memahami program Chekhov yang telah saya bentangkan, dan saya harap semua dapat melaksanakan dan meneruskan di rumah. Walaupun di sekolah kita meneruskan secara PDPR online di rumah, insya-Allah saya cuma mengharapkan murid-murid dapat join online. Saya buat Google Meet untuk program Tasmed. Kalau program yang lain tak buat, insya-Allah program Tasmed saya akan teruskan. Okey, dengan itu daripada saya ucapkan terima kasih kerana menonton dan teruskan belajar dan membaca Al-Quran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, murid-murid dan ibu bapa sekalian, boleh lihat pada slide yang telah disediakan. Saya hanya menerangkan tentang slide yang dipaparkan, iaitu fokus kepada pentaksiran bilik darjah. Saya muncul sekali lagi pada pagi ini untuk menerangkan khas tentang bagaimana pentaksiran bilik darjah dijalankan. Berdasarkan pentaksiran bilik darjah tersebut, kenapa peperiksaan di mana dihapuskan, peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun dimansuhkan. Kenapa dimansuhkan? Sila lihat slide itu. Pertama, konsep pembelajaran berorientasikan perkembangan murid. Dari segi bukan hanya akademik, tetapi dari segi sasiah dan kerja-kerja yang diberikan oleh guru. Yang kedua, menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian. Nilai murni adalah lebih fokus kepada sikap. Seterusnya yang ketiga, pembangunan dan pembentukan karakter murid, sikap murid. Macam mana dia semasa dia belajar. Cikgu akan perhatikan untuk memberi nilaian. Bagaimana dia menjalankan membuat tugasan yang diberi oleh guru. Yang keempat, pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna, di mana di situ cikgu tidak fokus kepada peperiksaan, tapi cikgu menjalankan PDPC dengan pelbagai cara, membentuk projek, kuis dan lain-lain. Jadi lebih menyeronokkan. PBD, apa yang dimaksudkan dengan pemasuhan peperiksaan bagi murid tahap 1? Yang pertama, pembinaan karakter dan sasiah murid. Seperti yang saya sebut tadi, kita nak lihat murid dari semua aspek, dari segi sikap, sasiah, akademik, pembelajaran dan lain-lain. Tiada peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Yang ketiga, pengajaran secara kolaboratif, iaitu bekerjasama. Murid belajar dalam kelas bekerjasama, berkumpulan, bekerja belajar bersama-sama anak-anak murid yang lain, bersama rakan-rakan mereka yang lain. Fokus 4M. Dahulu sebelum ni kita fokus 3M. Sekarang ni kita fokus 4M, iaitu membaca, menulis, mengira, menakul. Menakul ni adalah tambahan. Sebelum ini 3M, sekarang kita tambah 4M menakul, iaitu kemahiran berfikir untuk buat keputusan. Murid pandai membuat keputusan. Apa yang dia buat, contoh dia buat projek dan dia boleh bercakap apa tentang projek dia. Itu panggil menakul. Seterusnya, pembelajaran seronok dan bermakna dan kaedah pembelajaran pelbagai, iaitu di mana sekarang cikgu-cikgu mengajar menggunakan pembelajaran abad 21. Berbagai kaedah, bukan satu hala. Murid yang lebih aktif daripada guru. Guru hanya bimbing, murid yang menjalankan PDPC. Di dalam bilik darjah, guru hanya bimbing.
Okey, 6. Peluang belajar mengikut keupayaan. Okey, murid yang lemah, guru akan berikan aktiviti yang berlainan supaya murid yang lemah dapat mencapai objektif yang sama pelajar-pelajar yang cerdas. Okey, yang ketujuh, amalan nilai murni iaitu sasiah dia. Contoh bertanggungjawab, hormat guru, hormat rakan sebaya dan lain-lain. Okey, penilaian melalui PBD ialah markah yang diberi oleh guru dalam bentuk TP, tahap penguasaan murid. Okey, yang 9, bebas tekanan peperiksaan. Jadi murid tidak ada memikirkan untuk periksa sahaja. Mereka seronok dan bebas daripada tekanan untuk periksa dan boleh berjalankan pembelajaran secara seronok. Okey, surat siaran yang diadakan ada di slide tersebut saya sediakan, iaitu surat siaran KPM bilangan 14 tahun 2018. Okey, 19 Disember 2018 pemansuhan peperiksaan mulai tahun 2019 kita masukkan tahap 1 masuk peperiksaan. Tiada peperiksaan. Okey, pelaksanaan PBD melalui aktiviti, kalau tengok di slide di situ adalah contohnya bercerita, projek mudah. Okey, kuis, permainan, main peranan. Main peranan ni contohnya berlakon, menyanyi dan sebagai aktiviti lain yang bersesuaian. Okey, projek mudah. Projek mudah adalah pentaksiran yang boleh dilakukan macam mana cikgu nak nak taksir murid tu membuat projek mudah melalui rekod anekdot. Contoh ibu bapa, okey, di rumah. Okey, kena buat catatan atau guru buat catatan dari mula membuat projek tersebut. Catatan ringkas iaitu berterusan. Membuat projek mudah ni bukannya hanya satu hari, tidak boleh siap dalam satu masa. Dia memerlukan beberapa hari dan beberapa bulan. Cikgu akan sama sehingga murid tu dapat menyiapkan projek tersebut. Okey, kalau cikgu minta murid buat projek di rumah, okey, ibu bapa hendaklah mencatat buat ringkasan dipanggil rekod anekdot. Okey, di mana ibu bapa catat tingkah laku murid semasa membuat projek tu. Bagaimana dia buat? Bukan ibu bapa yang buat, ibu bapa hanya mencatat untuk diserahkan kepada cikgu bagaimana anak dia menyiapkan projek tu di rumah. Okey, jadi ibu bapa bukan perlu hanya mencatat ringkas sahaja di dalam kertas, keping kertas dari mula, tarikh mula anak membuat projek mudah. Okey, tulis tarikh, kemudian apa yang dibuat, pergi mencari bahan. Okey, ringkas. Bukannya untuk buat macam karangan, poin-poin sahaja. Okey, fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Okey, panduan menulis rekod ya. Rekod hendaklah tepat dan padat, catat dengan jelas setiap kelakuan anak semasa membuat projek mudah. Rekod apa yang berlaku, okey, boleh guna singkatan. Tidak, kalau puan nak tulis yang, boleh YG saja, boleh guna singkatan. Okey, sebab ni bukan merupakan karangan benda potong markah, dia hanya rekod anekdot. Okey, seterusnya senarai semak. Okey, cikgu akan sediakan senarai semak. Okey, bila dia murid ni siap, dalam tempoh berapa lama. Okey, hari ni cikgu kata 20 hari bulan nanti dia hanya buat dapat mencari bahan. Okey, cikgu akan tulis di situ. Dia soal jawab. Okey, boleh soal jawab dengan guru melalui WhatsApp, bertanya dengan guru, pentaksiran kendiri. Ini murid nilai sendiri projek mudah yang dihasilkan. Dia beri markah sendiri. Jadi kenalah taksir sendiri. Contoh anak murid tu dia buat hasil usaha dia, bekerja keras, kemudian tanpa bantuan ibu bapa. Okey, dia buat and then dia beri markah untuk diri dia. Dia kata boleh bagi markah dia 90 markah. Beritahu maklum kepada ibu bapa, rekod dekat rekod anekdot. Anak saya menilai hasil projek mudah dia 90%. Kemudian kertas rekod anekdot tu serah kepada cikgu bersama projek mudah. Okey, saya harap jelas ya. Okay, kemudian pentaksiran rakan sebaya. Nanti hantar di kelas, kawan dia pula menilai. Itu kaedah pentaksiran. Kawan dia menilai projek yang dia buat. Sama tak markah yang dia nilai dengan apa yang dia nilai dengan rakan dia nilai. Serta cikgu dia nilai nanti sama atau tidak. Okey, itu sebenarnya pentaksiran yang boleh dilakukan untuk projek mudah. Okey, selanjutnya peranan guru. Peranan guru adalah menentukan objektif pembelajaran. Apa tajuk yang dia nak
jalankan PDPC dan apa objektif yang cikgu hendak capai. Okey, memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran, maknanya murid tu ada perkembangan daripada tak boleh mengikat sesuatu, murid boleh menjalankan ikatan tersebut. Itu dipanggil perkembangan dalam pembelajaran murid. Itulah tujuan rekod anekdot tu, untuk guru melihat perkembangan murid ini. Daripada dia tak pandai buat cipta roket air, dia boleh cipta roket air. Di rekod anekdot tu dicatatkan, ibu bapa boleh catat. Okey, memberi ulasan perkembangan murid, kemahiran, sikap, nilai pada ruangan ulasan guru dalam template pelaporan. Okey, daripada rekod anekdot tu cikgu boleh beri ulasan dalam template pelaporan. Okey, seperti mana yang murid darjah 2 hingga 6, 2 kali setahun, pentaksiran dijalankan 2 kali setahun, mereka dah dapat slip di mana kedudukan mereka, TP mereka setiap subjek. Okey, tahun 1 akan bermula pada tahun ini. Bulan 6 kita akan menilai murid tersebut dan memberikan TP. Okey, menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid. Okey, kita kena tengok di sini, guru kena tengok persekitaran murid. Kita perlukan beri tajuk yang mudah dan mudah ibu bapa mencari bahan dan murid-murid melaksanakannya di rumah. Okey. Seterusnya penyataan tahap penguasaan. Okey, di situ di slide tu tuan-tuan dan puan-puan boleh baca tahap penguasaan murid, iaitu tahap 1 murid tahu perkara asas atau boleh lakukan kemahiran asas. Itu dipanggil, maknanya kalau murid tu hanya tahu dan boleh lakukan kemahiran asas, contoh dia boleh dapat jalankan contoh matematik, dia boleh laksanakan tambah, dia dapat TP1. Tapi dia tak boleh beri respon terhadap perkara yang dilakukan. Contoh dia buat matematik, dia tahu 2 tambah 2 4, tapi dia tak tahu macam mana cara nak dapatkan. Itu dipanggil tidak dapat memberi respon terhadap perkara yang asas. Dia hanya tahu buat. Kita nilai guru akan beri TP1. Okey, TP2, murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara. Ni dia tahu buat, dia jelaskan. Dua-dua dia boleh buat, dia baru dapat TP2, tahap 2. Okey, tahap 3 ni adalah tahap minimal yang KPI sekolah perlukan untuk semua murid SKSD perlu mencapai TP3. Okey, di mana kat situ murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Maknanya murid tahu, pengetahuan dia tahu macam mana nak laksanakan, nak menyelesaikan masalah matematik tersebut dan dia dapat buat. Boleh dapat capai TP3. Okey, sebab itulah kadang-kadang kita nak capaikan murid TP3 ni, kita buat projek mudah. Okey, kita buat modul dan minta murid jalankan projek mudah atau base learning. Okey, untuk kita berikan murid capai tahap 3. Jadi KPI sekolah adalah semua murid mesti mencapai tahap 3. Okey, tahap 4, murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan suatu kemahiran, iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik. Ini lebih terancang. Untuk dapat TP4, dia tahu buat, dia tahu kemahiran dan dia buat secara sistematik, terancang, kemas, lengkap dan mengikut peraturan dan mengikut ketetapan yang cikgu perlukan. Dia boleh capai TP4. Okey, tahap 5, dia murid menggunakan pengetahuan melaksanakan kemahiran pada situasi tertentu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif. Dia hanya tambah bersikap positif murid ni. Adakah dia positif? Dia apa saja yang diberi oleh guru dia buat. Tidak pernah skip, tidak pernah tidak buat secara positif. Dia boleh capai TP5. Kadang-kadang murid ni boleh buat, boleh tahu kemahiran, tapi bila cikgu buat, cikgu beri kerja, dia hanya buat 1, 2, 3. Tidak semua dilaksanakan secara positif. Dia tidak boleh capai TP5. Okey, TP6, okey, benda yang sama, tetapi dia tambah dekat situ kreatif, inovatif dalam penghasilan idea baru serta boleh dicontohi oleh rakan-rakan yang lain. Okey, lebih dipanggil misali. Murid memang yang terbaik untuk capai TP6. Okey, apa yang dia buat tu kita boleh guru boleh jadikan contoh kepada pelajar lain. Bukunya memang terlalu kemas, kerja memang terlalu bagus, dipanggil misali. Okey,
Okey, untuk mencapai TP6 ni agak sukar sebab kita perlukan memang seperti ibu misali lah. Okey, untuk calon ibu misali bukannya senang. Begitulah murid juga. Memang murid ni terlalu perfect dan lengkap. Jika kita rasa memang boleh capai KPI sekolah, dalam pentaksiran kita pihak sekolah perlukan 10% budak mencapai TP6. Contoh, kalau 30 orang murid dalam kelas tu, sekolah perlukan 3 orang TP6 mesti capai. Jadi cikgu-cikgu kena cari murid tu dan bimbing murid-murid tersebut hingga dapat mencapai TP6. Okey, tak ramai kita perlukan TP6 ni sebab bukannya senang. Okey, seterusnya saya rasa bolehlah selepas ni ibu bapa tahun 1 kalau tidak faham tentang pentaksiran, boleh PM saya ataupun bertanya dalam grup apa soalan tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh jawab. Okey, jadi tahun 1 ni adalah pentaksiran, tiada peperiksaan ya. Untuk makluman, tiada peperiksaan setengah tahun, akhir tahun. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat slip pentaksiran sebanyak 2 kali. Sama seperti murid tahun 456. 456 dia akan dapat 2 slip. Slip peperiksaan dan slip pentaksiran. Tahap 1, tahun 1, 2, 3 mendapat slip pentaksiran sahaja. Okey, bulan 6 nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat selama 6 bulan ni di mana kedudukan anak-anak tuan-puan di dalam bilik darjah untuk semua subjek. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya mohon kerjasama semua ibu bapa dapat memberikan kerjasama kepada semua guru dalam melaksanakan minggu transisi dan juga melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.